Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 2 akan membentangkan tajuk Tajridut Taubat dan juga Syukur. Sebelum itu, nama saya Muhammad Azrul Hairi bin Muhammad Hazri. Nombor matrik 060761. Baiklah. Pertama kita pergi pada tajuk Tajridut Taubat. Apakah maksud taubat? Taubat itu ialah ayyarja'ul muslim ila Allah Subhanahu wa taala minal maksiat sawa'u kanat minal sawair aw kabair. Terjemahannya ialah kembalinya seseorang muslim itu kepada Allah Subhanahu wa taala daripada sebarang perkara maksiat, sama ada daripada dosa-dosa kecil ataupun dosa-dosa besar. Okey. Ini adalah maksud taubat yang saya ambil daripada kitab yang kita belajar sekarang, iaitu Mafhum Tasawuf. Kat sini juga ada saya bawakan contoh lain maksud taubat yang saya ambil daripada kitab Ta'aruf lil Mazhab Ahli Tasawuf. Dalam kitab tersebut banyak tersenarai maksud-maksud taubat yang diberikan oleh para ulama. Namun satu saja yang saya bawakan kat sini, iaitu berdasarkan menurut Imam Junaid bin Muhammad, beliau mengatakan taubat itu ialah huwa nasyan izin buka, yang bermaksud melupakan dosa-dosa kamu. Maksud melupakan di sini ialah kita menyuci dan membersihkan hati, jiwa dan rohani kita daripada sebarang perkara-perkara maksiat. Kita berazam untuk tidak mengulangi perkara-perkara dosa yang kita lakukan dahulu dan membenci untuk melakukan perkara maksiat lagi. Okay. Seterusnya kita pergi kepada rukun-rukun taubat. Rukun-rukun taubat terdiri daripada 4. Yang pertama adalah an-nadmu, yang bermaksud menyesal, iaitu menyesal atas perbuatan dosa yang telah kita lakukan. Kedua, al-azam, iaitu bermaksud berazam untuk tidak mengulangi lagi dosa-dosa yang telah kita lakukan tersebut. Dan ketiga adalah al-iqla'. Al-iqla' boleh bermaksud segera, iaitu segera untuk meninggalkan dosa-dosa tersebut. Dan yang terakhir adalah ar-raddu, yang bermaksud membenci, iaitu membenci kepada perkara-perkara maksiat. Okey, untuk keterangan rukun-rukun taubat ini akan diterangkan oleh sahabat saya nanti. Baiklah, itu saja pada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Waqiuddin bin Abdullah. Nombor matrik 061492. Saya akan membentangkan rukun taubat yang pertama, iaitu an-nadmu, menyesal. Dan dimaksudkan dengan menyesal daripada Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an-nadmu taubah, iaitu penyesalan itu adalah taubat. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Adalah seseorang Muslim itu menyesal ke atas apa yang telah dia lakukan daripada perbuatan maksiat, dan dia bercita-cita untuk tidak melakukan perbuatan tersebut, yang mana perkara maksiat itu adalah daripada perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Pencipta, dan memerhati ke atas setiap perkara yang ada di dalam alam ini. Dan adapun seseorang itu teringat-ingat akan maksiat dan bersedap-sedapan dengan menyebutnya, yakni maksiat, ataupun bercerita terhadap apa yang telah dia lakukan, maka itu bukanlah orang yang menyesal dan bertaubat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Mutakin bin Madrasah dengan nombor matrik 060757. Baiklah, saya akan sambung yang seterusnya, iaitu al-azmu ala adamir ruju', yang bermaksud berazam untuk tidak kembali kepada maksiat. Wa yuqsadu bihi al-azmu sadiqu al-akiru min al-insani alladhi fa'ala al-ma'siyata wa arada an yatuba alla yarji'a ila hadhihi al-ma'siyati abadan fil mustaqbal. Yang bermaksud dan dimaksudkan dengannya adalah keazaman yang benar dan pasti daripada seorang manusia yang melakukan maksiat dan berkeinginan untuk bertaubat serta tidak kembali kepada maksiat selamanya pada masa akan datang. Apa yang kita faham adalah seorang yang ingin
benar-benar bertaubat, maka dia juga perlu sungguh-sungguh berazam untuk tidak sesekali mengulangi maksiat yang dilakukannya selamanya pada masa akan datang. Wa amma man za'ama taubata wa huwa yanwi ar-ruju'a ila al-ma'siyati walau ba'da fatratin fa innahu laysa bitaibin wa innal ladhi yusirru 'ala al-ma'siyati war-ruju'i ilaiha wa yadda'i taubata kal mustahzi'i bi rabbih kama warada. Dan ada pun seorang yang mendakwa dirinya ingin bertaubat, tetapi pada masa yang sama dia tetap memasang niat untuk kembali kepada maksiat walaupun selepas beberapa tempoh, maka itu bukanlah dikatakan sebagai orang yang bertaubat. Dan sesungguhnya orang yang mendesak untuk melakukan maksiat dan kembali kepadanya dalam keadaan mendakwa dirinya sudah bertaubat, maka mereka adalah orang yang bermain dengan Tuhan. Apa yang saya faham adalah orang yang mengaku bahawa dia ingin bertaubat, tetapi dalam masa yang sama dia masih lagi ada niat untuk kembali melakukan maksiat, maka itu bukanlah orang yang bertaubat. Dan juga orang yang mengaku bahawa dirinya sudah bertaubat tetapi masih lagi melakukan maksiat, maka dia dikatakan seolah-olah bermain-main dengan Tuhan. Itu saja daripada saya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdullah Hakim Ibrahim, nombor matriks 060737. Hari ini saya akan membentangkan tajuk Iqla'u 'anil maksiyati fil hal. Maksudnya berlepas atau melepaskan maksiat dalam keadaan. Dalam kitab Mafhum Tasawuf, pengarang telah menyatakan fakullu man arada taubah wa kana multabisan bil maksiyati fa'alaihi an yatruka maksiyata fil halil fawran. Maksudnya, dan setiap mereka yang nak bertaubat, padanya dipakaikan dengan pakaian maksiat, iaitu mereka melakukan maksiat. Dan jika mereka ingin bertaubat, fa'alaihi an yatruka maksiyata fil halil fawran. Maksudnya, hendaklah mereka meninggalkan maksiat dalam keadaan serta-merta. Dan contoh yang telah diberikan dalam kitab ini, iza kana yashrubul fil khamri fa innahu yajifu ina'i anfihi. Maksudnya, jika seorang itu nak minum arak, padanya mengeringkan periuk arak itu. Maksudnya, jika seorang tu berniat untuk minum arak, hendaklah dia keringkan buang arak yang ada dalam periuk ataupun cawan yang hendak diminum. Itu yang boleh disimpulkan sebagai meninggalkan maksiat dalam keadaan serta-merta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Haziq Azri bin Zulkifli dan nombor matrik saya adalah 060323. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang Raddul Madalimu ila Ahliha, iaitu mengembalikan hak kepada orang yang kita zalimi. Baiklah, perkara yang pertama yang perlu kita ingat adalah dosa ini terbahagi kepada dua, iaitu dosa kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga yang kedua adalah dosa kita dengan sesama makhluk, iaitu manusia. Raddul Madalimu ila Ahliha ini adalah kategori yang kedua, iaitu dosa kita dengan sesama makhluk. Cara untuk kita bertaubat daripada dosa ini terbahagi kepada dua, iaitu yang pertama, sekiranya ia melibatkan harta ataupun hak-hak seseorang, maka dengan cara mengembalikan hak tersebut ataupun harta orang tu balik, maka dengan cara itu barulah taubat kita itu diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua pula adalah sekiranya ia melibatkan selain daripada harta, sebagai contoh mengumpat, mengata dan memaki. Cara untuk bertaubat daripada dosa ini adalah meminta maaf dengan orang tersebut sekiranya mampu. Maksud mampu di sini adalah sekiranya orang itu ada lagi, tidak meninggal, maksudnya ada lagi lah. Dan yang sekiranya tidak mampu, maksudnya orang itu telah meninggal dunia dan sebagainya, ataupun tak dapat jumpa orang tu, dah cari-cari tapi tak jumpa, maka kita bertaubat dengan cara kita meminta ampun
untuk orang tersebut ataupun kita bersedekah untuk orang tersebut. Maksudnya pahala itu bagi kepada orang yang kita zalimi itu. Dan penting untuk kita ingat di sini, sebagai kesimpulan, kita sebagai orang mukmin dan orang Muslim ini perlulah sentiasa memperbaharui taubat kita dari hari ke hari, kerana kita tidak boleh berputus asa dengan rahmat dan keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun sebanyak mana dosa kita, kita mestilah perbaharui taubat kita. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Quran, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim." Maksud dia, katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semua. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama saya Muslim bin Mukhtar, nombor metrik 061736. InsyaAllah saya akan bentangkan tambihat hamah, iaitu peringatan yang penting. Orang Islam hendaklah sedar bahawa bertaubat dari setiap dosa yang telah dia lakukan atau masih dalam perbuatan adalah wajib baginya dengan segera. Dan apabila dia menambatkan taubat, itu akan menyebabkan menjadi dosa yang baru. Antara dosa-dosa besar ialah yang di dalamnya dinyatakan kewajipan hukuman had seperti zina, atau ada ancaman azab sebagai hukuman zina dan seumpamanya, atau pelakunya disifatkan sebagai fasik menurut nas Al-Quran dan Sunnah, atau mendapat laknat bagi pelakunya seperti mencuri. Manakala dosa-dosa kecil adalah tidak seperti mana yang disebutkan di atas. Dan ketahuilah bahawa, wahai orang Islam, kemaksiatan yang kecil boleh berubah menjadi besar dengan kelakuan yang berterusan, lalai, gembira serta berbangga dengan melakukan dosa kecil tersebut. Qala Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat nasuha. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kamu dan memasukkan kamu ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Afiq Haikal bin Osman, nombor metrik 059035. Baik, saya akan menerangkan berkaitan bersyukur. Dan dimaksudkan dengan bersyukur adalah seseorang hamba itu menggunakan segala nikmat yang Allah kurniakan kepadanya seperti akal, pendengaran, penglihatan dan percakapan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan apa yang diciptakan untuknya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, maksudnya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan diri kepadaku. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberiku makan. Surah Az-Zariyat ayat 56 dan 57. Syekh Dadi rahimahullah ta'ala telah berkata di dalam kitabnya Kharidah pada membincangkan tentang syukur. Syukur itu adalah kembali kepada kepercayaan dengan hati, melakukan dengan anggota badan dan menutur dengan lidah dengan bahawasanya dia percaya tidak ada nikmat melainkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan berkata dengan lidah bahawa tidak ada Tuhan melainkan dia. Selain daripada itu, mengatakan tidak ada Tuhan melainkan dia, seperti berzikir dan melakukan perbuatan dengan segala anggota badan akan setiap perkara yang dituntut daripadanya, seperti perkara yang diperintahkan, perkara wajib ataupun sunat. Dan di antara nikmat yang wajib kita bersyukur adalah diberi taufik untuk bertaubat dan bersyukur di atas syukur. Dan syukur itu tidak ada penghujungnya. Oleh kerana itu,
Nabi Muhammad SAW bersabda, Maha suci engkau yang tidak dapat kami hitung puji-pujian ke atas engkau sebagaimana engkau memuji diri engkau. Baik, sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama ana Muhammad Irfan bin Nasri, nombor matriks 060004. Baiklah, ana akan menyambung pembentangan dalam bab syukur. Lafaz syukur ini amat mulia kerana ianya adalah jalan bagi orang-orang yang benar. Oleh kerana itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, maksudnya, dan sedikit dari kalangan hamba-Ku orang yang bersyukur. Surah Saba ayat 13. Dan telah datang sebuah hadis daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha telah berkata, maksudnya adalah Nabi SAW itu bangun daripada waktu malam sehingga tapak kaki baginda itu pecah ataupun merekah. Maka aku berkata kepada baginda SAW, kenapa kamu lakukan sebegini, wahai Rasulullah SAW, sedangkan kamu telah diampunkan segala dosa kamu yang lepas dan akan datang? Lalu baginda SAW berkata, tidakkah aku ini hamba yang bersyukur? Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Sekian, terima kasih.